Salam sejahtera. Salam bertemu kembali dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya Cikgu Siti. Objektif pelajaran pada hari ini ialah membaca maklumat tersurat dan tersirat. Bagi meneruskan pembelajaran pada hari ini, kamu perlu membaca petikan dengan intonasi, bacaan dan sebutan yang betul. Baik, petikan ini bertajuk Harumkan Nama Malaysia. Selain daripada itu, kamu juga boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 96. Baik, untuk hari ini, cikgu akan pandu kamu membaca petikan rangkap demi rangkap sehingga selesai. Baik, kita baca sama-sama. Okey, sedia? London, 17 Mei. Norman bin Musa, seorang rakyat Malaysia yang telah mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Beliau juga pengeluar rempah ratus yang terkenal pada peringkat antarabangsa. Norman juga tukang masak utama yang mengajarkan masakan Malaysia dengan menggunakan rempah ratus dari Malaysia. Beliau juga menggunakan rempah ratus ini di restoran dan di kelas masakannya di London. Semangat jati dirinya terserlah dalam masakan Malaysia. Norman juga sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Antara masakan Malaysia yang dijual di restorannya termasuklah sate, roti canai dan masak lemak cili padi. Beliau tidak pernah menjual masakan barat kerana jati diri Malaysianya yang tetap menebal. Selain itu, Norman juga turut menyertai banyak pertandingan masakan pada peringkat antarabangsa. Beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di persada dunia. Antara kejayaannya termasuklah Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik pada Anugerah Kari Asia 2012. Beliau turut disenarai pendek dalam kategori Chef Tahunan Terbaik pada Anugerah Festival Makanan dan Minuman Manchester 2009. Pada tahun 2010 pula, beliau dipilih selaku chef rasmi bagi pasukan Formula One Lotus. Walaupun Norman telah lama menetap di London, namun semangat patriotik tetap utuh dalam jiwanya. Beliau bangga menjadi warga negara Malaysia. Sebagai bukti, cintanya kepada tanah air jelas terpancar apabila jalur gemilang dikibar setiap kali demonstrasi masakan diadakan di luar negara. Nama Malaysia sentiasa dekat di hati beliau, biarpun berada di perantauan. Oleh sebab itu, beliau dikenali sebagai Malaysian Chef Norman Musa. Di samping itu, beliau tetap berbahasa Melayu apabila dikunjungi oleh pelanggannya dari Malaysia. Seterusnya, mari kita mengkaji idea-idea yang tersurat daripada petikan yang kita baca. Baiklah. Apabila kita membaca petikan ini daripada rangkap pertama sehingga rangkap yang terakhir, kita dapat memahami
Intipati petikan ialah menceritakan tentang seorang individu. Seorang individu yang bernama Norman bin Musa. Baik, siapakah dia ni? Okey. Beliau ialah seorang rakyat Malaysia yang mengusahakan restoran makanan Malaysia di London. Baik. Penyataan yang mengatakan Norman bin Musa ialah seorang rakyat Malaysia ini adalah merupakan idea yang tersurat. Siapakah dia ni? Dia ialah tukang masak. Itu idea tersurat yang telah ada di dalam petikan ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada beberapa persoalan persoalan yang telah disenaraikan di sini. Persoalan-persoalan inilah akan menyebabkan kamu mendapat maklumat tentang idea yang tersurat di dalam petikan. Baik, kita terlihat soalan yang pertama. Persoalan yang pertama ialah buktikan kehebatan Norman bin Musa dalam bidang masakan. Baik, untuk menjawab persoalan ini, kamu perlu merujuk kepada petikan yang dibaca tadi. Okey, kat mana letaknya maklumat tentang kehebatan Norman? Mari kita cari sama-sama. Okey, kehebatan ni bermaksud keupayaan diri yang sampai boleh orang lain tengok tu beri pengiktirafan. Macam itulah tu kehebatan ni. Jadi kat mana dalam petikan itu yang ada menunjukkan orang memberikan Norman ni pengiktirafan? Ya, kita perhatikan di dalam perenggan yang keempat. Okay. Baik, tengok perenggan yang keempat. Ya, Norman juga turut menyertai banyak pertandingan masakan pada peringkat antarabangsa. Dia hebat ni. Itu yang pertama kehebatan dia. Lepas tu, beliau juga telah memenangi pelbagai anugerah sepanjang usahanya mengharumkan nama negara di pesada dunia. Okey, ini pernyataan yang tersurat jugalah. Dan diberitahu juga antara kejayaannya termasuklah Chef Muda Asia dan Timur Tahunan Terbaik pada anugerah Kari Asia 2012. Dan dalam keseluruhan perenggan yang keempat ni kalau kamu baca surat yang keempat ni adalah semua idea tersurat bagi menjawab persoalan yang pertama tadi. Seterusnya, bagi soalan yang kedua. Sebagai rakyat Malaysia, nyatakan cara Norman bin Musa mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dalam bidang masakan. Dia tanya tentang cara Norman. Kalau kita perhatikan ni, cikgu gunakan warna merah. Cara Norman. Dia tanya cara ni. Apa cara Norman mengharumkan nama Malaysia di persada dunia dalam bidang masakan? Baik, di mana tu? Banyak perenggan ni kita baca ni tadi. Dan dia ada menyebutkan akan hal ini. Baik, jawapan itu terdapat dalam perenggan yang ketiga. Kita tengok perenggan yang ketiga. Baik, Norman juga sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Inilah dia jawapan dia. Norman sentiasa mempromosikan masakan Malaysia. Itulah cara dia. Mengharumkan nama Malaysia di pesada dunia. Okey. Seterusnya, kita lihat soalan yang ketiga. Apakah bukti yang menunjukkan Norman bin Musa cinta akan negara? Dia tanya bukti Norman Musa ni cinta akan negara. Dekat mana tu? Baik, perhatikan pada perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir. Jumpa tak yang tentang jalur gemilang? Ya, ada Okey.
Sebagai bukti cintanya kepada tanah air jelas terpancar apabila jalur gemilang ditibar setiap kali demonstrasi masakan diadakan di luar negara. Okey, di sini terletaknya idea tersurat bagi menjawab persoalan yang ketiga. Baik, seterusnya kita lihat persoalan keempat. Nyatakan cara lain untuk mengharumkan nama negara selain bidang masakan. Okey. Baik, dia tanya cara lain mengharumkan nama negara selain bidang masakan. Selain. Jadi kalau kita baca petikan tadi ialah Norman dalam bidang masakan. Itu idea tersurat. Sekarang persoalannya dia tanya cara lain. Cara lain untuk mengharumkan selain daripada bidang masakan. Apa dia? Okey, banyak cara hari ini pun sebenarnya bukan hari ini. Mulai semalam satu pesta kejohanan sukan dunia sedang berlangsung di Tokyo. Iaitu sukan Olimpik. Okay, itu adalah salah satu cara, iaitu bidang sukan. Okay, antaranya lah. Selain daripada sukan, apa dia? Sekarang ni negara kita, bukan negara kita saja, tapi dunia sedang dilanda wabak COVID-19. Jadi antara bidang yang terjejas dengan teruk ialah pelancongan. Pelancongan kalau sebelum negara dilanda penyakit COVID ni, ramai pengunjung-pengunjung daripada luar negara datang ke Malaysia untuk melancong. Jadi pelancongan adalah salah satu industri lah yang boleh mengharumkan nama nama negara ke dunia antarabangsa. Itu antaranya sukan, memajukan sektor pelancongan. Kalau dalam individu sendiri, yang jelas ialah bakat kesenian. Bakat kesenian pun boleh. Contohnya menyanyi. Kamu mempunyai suara yang lunak, kamu mempunyai suara yang sedap didengar apabila mengalunkan lagu. Kamu boleh membuat persembahan nyanyian di persada tempatan, kamu boleh menyanyi di persada luar negara, dan ia akan memperkenalkan negara lah kepada dunia luar. Itu antara cara yang lain. Baik, ada lagi. Mungkin ada lagi yang lain. Kalau di kalangan murid-murid ni pun boleh juga. Di kalangan pelajar-pelajar sekolah ni pun boleh juga. Tak semestinya menunggu kamu dewasa. Contohnya sekarang mungkin kamu terlibat dalam aktiviti atau program reka cipta. Reka cipta lah, reka cipta bahan terbuang ke, reka cipta robotik ke apa kan. Dengan kumpulan kamu mungkin kamu akan pergi daripada peringkat sekolah, pergi ke peringkat daerah, wakil lagi ke peringkat negeri, wakil lagi kepada peringkat kebangsaan, wakil lagi pula ke peringkat antarabangsa. Di situlah datangnya kamu mengharumkan nama negara. Jadi jelaslah untuk mengharumkan nama negara ni bukan hanya dalam bidang masakan. Baik, yang kita bincangkan tadi selain daripada bidang masakan, itulah idea-idea yang tersirat. Jadi bermaksud idea tersirat ialah idea-idea yang tidak terdapat di dalam petikan. Idea-idea lain selain daripada yang ada di dalam petikan itu merupakan idea-idea yang tersirat. Faham Cikgu harap kamu akan jelas dan lebih faham tentang perbezaan antara tersurat dan tersirat. Seterusnya, tibalah kepada aktiviti tugasan pembelajaran. Baik, kamu boleh menggunakan buku latihan, buku tulis, latihan pemahaman bahasa Melayu untuk menulis soalan
dan jawapan bagi pemahaman berdasarkan teks. Baik, kamu boleh salin soalan 1, kemudian berikan jawapan bagi soalan 1 yang seperti yang kita telah bincangkan tadi. Seterusnya soalan yang kedua, jawapan pun cikgu dah beri tadi dalam perbincangan, dan sehinggalah soalan yang keempat. Baik, mohon murid-murid menulis soalan dan juga jawapan dengan berhati-hati, sentiasa teliti terhadap ejaan, tanda baca untuk meminimalkan kesilapan. Kalau tak ada satu salah, lagi bagus. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran Bahasa Melayu pada hari akan datang. Cikgu harap teruskan usaha, teruskan pembelajaran di samping sentiasa menjaga keselamatan dan kesihatan diri masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.